Hari ini, mari lihat firman Tuhan dengan subjek Ibu Syurgawi dan Keluarga Syurgawi. Sistem bumi ialah gambaran dan bayangan sistem syurgawi. Maksudnya, jika kita memperhatikan sistem bumi, kita dapat memahami prinsip syurga. Menurut ajaran Alkitab, dahulu kita ialah malaikat yang hidup di syurga. Malaikat-malaikat syurgawi telah berdosa terhadap Tuhan dan diusir ke bumi. Berbaju yang disebut tubuh di kota perlindungan bumi. Kita diberikan kira-kira 70 atau 80 tahun kehidupan kalau kuat. Namun, Tuhan mengasihani kita dan datang ke bumi ini dengan nama Yesus Kristus. Mengampun semua dosa kita di syurga dengan tanggung semua dosa manusia dan curahkan darah di salib. Dia memberi kita rahmat penebusan yang begini menakjubkan, bukan? Jika melihat dengan teliti, kerana kita pada mulanya ialah anak lelaki dan perempuan Tuhan, kita dapat memanggil Tuhan Bapa. Namun, yang penting adalah banyak gereja seperti pasir di tepi laut tidak mencari Tuhan Ibu dan memanggil Tuhan Bapa. Hal ini betul-betul mengejutkan. Prinsip dunia yang diciptakan Tuhan adalah segala sesuatu diberi kehidupan melalui ibu. Tuhan menciptakan dunia ini dengan kehendak itu. Kalau begitu, kita juga pasti mempunyai ibu rohani yang kekal di syurga. Banyak saintis bertanya-tanya, dari mana kehidupan mula sebenarnya? Bagaimanakah manusia diberi kehidupan? Selepas banyak kajian, akhirnya mereka mendapat kesimpulan bahawa sumber kehidupan datang daripada ibu. Dikatakan bahawa semua manusia dapat bergerak kerana ada sesuatu yang disebut mitokondria. Mitokondria DNA hanya diturunkan oleh ibu kepada keturunannya. Jadi, jika ibu tidak wujud, bukan hanya manusia, tetapi kehidupan makhluk di dunia ini pun tidak dapat dilanjutkan. Jadi, Alkitab mengajar bahawa harus ada keluarga rohani melalui keluarga fizikal. Sebab itulah gereja kita mengajar, kita harus mempercayai Tuhan Ibu untuk diselamatkan. Alkitab memberitahu kita bahawa kerajaan syurga yang kekal dan keselamatan diberikan apabila kita beriman sempurna mempercayai bukan hanya Tuhan Bapa, tetapi juga Tuhan Ibu. Namun, apakah yang gereja-gereja lain katakan hari ini? Jika kita menyebut Tuhan Ibu, jawapan pertama mereka adalah, adakah ini sesat? Itu sama seperti memanggil Tuhan yang menciptakan Alkitab sebagai sesat. Jadi, apabila Tuhan memberikan Alkitab kepada manusia, Dia memberi pesanan yang terakhir. Mari lihat buku Wahyu, bab 22, ayat 18. Bab 22, ayat 18. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Kitab ini bermaksud Alkitab, betul? Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Tuhan akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Maksudnya, mereka tidak boleh menerima keselamatan. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Tuhan akan mengambil bahagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Maksudnya, kita tidak boleh pergi ke syurga dan diselamatkan jika kita tambah atau kurangkan darinya.
Firman Tuhan mesti diterima sebagaimana adanya. Janganlah kita abaikan firman Alkitab disebabkan adat resam dunia, nilai agama, atau apa-apa doktrin pun. Kalau begitu, mari pastikan hubungan antara sistem bumi dan sistem surgawi melalui buku Ibrani 48. Mari kita lihat buku Ibrani 48 ayat 5. Ibrani 48 ayat 5. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa? Apa yang ada di syurga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Apabila Musa hendak mendirikan kemah, Tuhan menunjukkannya kemah syurgawi melalui wahyu dan suruh dia membina kemah suci di bumi seperti struktur yang ditunjukkan. Kemah suci yang dibina di bumi ialah gambaran dan bayangan syurga. Namun, bukan kemah suci bumi sahaja ialah gambaran dan bayangan syurga. Mengenai keluarga syurgawi, mari kita fahaminya dengan terperinci. Melalui firman buku Wahyu bab 4 dan buku Roma bab 1, kita faham bahawa tiada apa di bumi diciptakan tanpa kehendak Tuhan. Segala sesuatu diciptakan dengan makna tertentu. Menurut ajaran Alkitab, kita memanggil Tuhan, Tuhan Bapa. Dan orang yang dalam iman, saudara serta saudari. Dengan ini, Tuhan memberitahu hubungan kita di dunia rohani. Jadi, fikirkanlah ahli-ahli yang membentukkan sistem keluarga. Ada bapa, betul? Tak ada anak-anak. Siapa lagi? Ada ibu. Dengan ini, sebuah keluarga boleh dianggap lengkap. Yesus sendiri mengajarkan ini dalam 66 buku Alkitab. Jadi hari ini, apa yang terpenting adalah apabila memahami sistem keluarga sejelasnya, kita dapat membezakan gereja benar yang dapat kita diselamatkan dengan gereja palsu yang tidak dapat kita diselamatkan. Pertama sekali, mari lihat sama ada terdapat bapa di syurga seperti mana ada bapa di bumi di buku Ibrani bab 12. Mari lihat firman dalam buku Ibrani bab 12 ayat 9. Bab 12 ayat 9. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita peroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa apa? Bapa secara roh, supaya kita boleh hidup. Alkitab memberitahu kita sejelasnya melalui gambaran dan bayangan. Kita ada Bapa secara roh, seperti kita ada Bapa jasmani. Jika anda mencari maksud perkataan Bapa dalam kamus, Bapa dinyatakan sebagai lelaki yang ada anak. Kalau begitu, anak lelaki dan perempuan yang memanggil Bapa pasti wujud, bukan? Walaupun seorang lelaki menjadi 60 atau 70 tahun, dia tidak boleh menjadi bapa tanpa anak. Maksudnya, dia mesti ada anak. Kalau begitu, adakah Alkitab berkata bahawa kita yang percaya Tuhan ialah anaknya? Mari buka 2 Korintus bab 6. Kita baca dari bab 6 ayat 17. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamak apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi apa? Bapakmu, dan kamu akan menjadi apa? Anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Alkitab bahasa Inggeris tertulis sons dan daughter, iaitu anak lelaki dan perempuan.
Siapa berfirman begitu? Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Jika Tuhan membuktikan bahawa Dia akan menjadi bapa serta kita akan menjadi anak lelaki dan perempuannya, firman ini tidak boleh dikurangkan dari kebenaran. Bukan? Jika manusia yang mengatakannya, teorinya boleh salah atau tersilap. Tetapi ini ialah ajaran dan firman Tuhan. Sebab itulah Alkitab tertulis, jangan tambah atau kurangkan apa-apa. Untuk memberitahu kita sistem keluarga syurgawi yang menunjukkan hubungan rohani kita, Tuhan menciptakan bumi sebagai gambaran dan bayangan syurga. Jadi, ada bapa, anak lelaki dan anak perempuan. Namun, untuk sebuah keluarga menjadi sempurna, harus ada ibu. Walau bagaimanapun, kini, lihatlah banyak gereja di sekeliling kita. Adakah gereja yang berkata, percayailah Tuhan Ibu untuk diselamatkan? Mereka mencari Tuhan Bapa, tetapi tidak mencari Tuhan Ibu. Itu betul-betul menakjubkan dan pelik. Jika sesuatu tidak ada dalam Alkitab, kita tidak perlu percaya. Namun, Tuhan sudah menyatakannya dalam Alkitab. Keluarga syurgawi kita berbeza dengan orang di dunia. Mereka menyambut ibadah hari Ahad, tetapi kita menyambut hari Sabat pada hari Sabtu. Mereka menyambut Christmas, tetapi kita menyambut Paskah. Inilah perbezaan antara gereja dunia ini dengan gereja kita. Kalian semua, katakan ada raja sebuah kerajaan bertitah, itu disebut titah diraja. Betul? Jika seseorang menambahkan atau mengurangkan ayat dari titah raja, apakah hukumannya? Dia bersalah kerana memberontak. Itu dosa besar. Semua firman dalam 66 buah buku Alkitab adalah seperti titah diraja. Janganlah tambah atau kurangkan apa-apa darinya. Tuhan berkata dalam 66 buah buku Alkitab bahawa kita mesti ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan adik-beradik rohani. Seperti kita ada bapa, ibu, dan adik-beradik fizikal. Mengenai ini, mari buka buku Galatia bab 4. Buku Galatia bab 4, Galatia bab 4, ayat 26. Tetapi Yerusalem syurgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah siapa? Ibu kita. Di sini, kita selepas ibu merujuk kepada siapa? Mereka ialah anak-anak yang memanggil ibu ini ibu, bukan? Kini, ada banyak gereja dan orang Kristian di dunia. Namun, adakah mereka percaya Tuhan Ibu? Mereka berkata, Tuhan Ibu? Ada ajaran seperti itu? Sedih betul setiap kali banyak orang tanya balik sebegitu. Perkataan Tuhan Bapa mengandaikan kewujudan ibu. Jika Tuhan Ibu tidak wujud, maka tidak perlu buat gelaran Tuhan Bapa. Kita panggil Tuhan, Tuhan saja. Memandangkan Tuhan berkata, sistem bumi ini ialah gambaran dan bayangan dari syurga. Kita harus memahami sistem keluarga syurgawi melalui sistem keluarga bumi. Fikirkanlah, jika anda dapat mati untuk seseorang, anda dapat mati untuk siapa? Biasanya, ibu bapa berkorban untuk anak mereka. Namun, adakah ramai orang berkorban untuk orang lain? Tuhan mengalami penderitaan yang sakit sekali dan mengasihi kita sampai ampan kematian. Kerana kita manusia ialah siapa? Anak-anak Tuhan. Namun, anak-anak itu berkata, Tuhan Bapa pasti wujud, tetapi tidak mempercayai Tuhan Ibu. Oleh itu,
Mereka tidak dapat membuka pintu kehidupan yang terakhir, iaitu misteri Tuhan. Dalam dongeng kanak-kanak, Alibaba dan 40 penyamun ada mentera, bukalah pijang. Sebaik saja berkata bukalah pijang, penyamun membuka mulut gua yang dalamnya tersembunyi harta. Namun, tidak kira puluhan atau puluhan ribu kali pun, mulut gua pasti tidak terbuka jika mentera itu salah. Jadi, bilakah pintu syurga terbuka? Hanya apabila kita menyedari dan menerima Tuhan Ibu sepenuhnya. Pintu keselamatan kita boleh dibuka sepenuhnya. Semua manusia bukan hanya harus percaya Tuhan Bapa, tetapi juga Tuhan Ibu. Buku Galatia bab 4 ayat 28. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah apa? Anak-anak janji. Tetapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Lihat baik-baik perbezaan antara orang yang dianiaya dengan orang yang menganiaya. Tertulis bahawa anak-anak ibu Yerusalem surgawi dianiaya. Tetapi mereka ialah anak-anak janji. Ayat 30. Tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka itu. Kerana itu, saudara-saudara, kita bukanlah anak-anak hamba perempuan, melainkan anak-anak perempuan merdeka. Siapakah perempuan merdeka dalam ayat 26? Tetapi Yerusalem surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Orang ini ialah anak-anak janji yang dijanjikan Tuhan keselamatan. Kini, ada banyak gereja dan orang yang mendakwa percaya Tuhan. Tetapi pelik kerana mereka tidak mencari Tuhan Ibu. Kenapa? Tuhan Ibu banyak kali disebut dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama bahasa Ibrani yang asal, walaupun ada kalanya Tuhan dinyatakan dalam bentuk tunggal, istilah Tuhan kebanyakannya dalam bentuk jamak, iaitu Elohim. Teks asal Alkitab membuktikan sebanyak 2,500 kali bahawa kita bukan hanya ada Tuhan Bapa, tetapi juga ada Tuhan Ibu. Namun, jika kita berkata, percayalah Tuhan Ibu dan diselamatkan, orang akan fikir bahawa kita datang dari sebuah organisasi yang belik. Sebenarnya, Tuhan sudah memberi ajaran yang paling asas ini. Dari zaman Musa, Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan dari Taman Eden pun. Memandangkan mereka tiada ajaran asas ini, mereka tidak tahu menghargai hukum, peraturan, dan ketetapan Tuhan. Tuhan telah berfirman, jangan tambah atau kurangkan. Tetapi mereka hanya berkata, Tuhan ialah kasih. Adakah dia akan hantar aku ke neraka kerana aku kurang ikut? Mudah betul mereka mewajarkan sendiri sebegitu. Sebab itulah gereja-gereja sering berkata, kenapa mempunyai iman yang rumit? Percayalah, tak anda akan diselamatkan. Kalian semua, kata-kata itu tidak salah. Orang yang percaya dalam kebenaran Tuhan akan diselamatkan. Namun, ada betapa banyaknya dusta. Dalam buku Matius bab 7 juga tertulis, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, berhati-hati. Tuhan telah memberi firman ini tidak terkira banyaknya. Tetapi bagaimana kita tahu siapa nabi benar dan siapa nabi palsu? Nabi benar Tuhan selalu bertumpu pada firman Tuhan. Kita tidak boleh masuk ke syurga jika tanpa ada kurangkan apapun dari Alkitab. Adakah Tuhan Ibu benar-benar wujud atau tidak? Haruskah kita beriman untuk mempercayai Tuhan Ibu atau tidak? Manusia sekarang berada di jalan simbang rohani. Semua gereja menegaskan bahawa apa yang mereka ajarkan adalah betul. Tetapi tiada mana-mana dalam Alkitab dapat kita temui asas yang mereka tegaskan.
Sebab itulah Tuhan menyatakan kita sejak penciptaan dunia. Buku Kejadian bab 1. Mari lihat ayat 26. Ini ialah firman Tuhan. Ini bukanlah novel atau drama. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadi manusia menurut gambar dan rupa kita. Fikirkanlah, bukankah manusia berkata, Tuhanlah pencipta yang menciptakan kita? Mereka berkata ada berapa pencipta? Hanya satu. Satu Tuhan menciptakan kita. Namun, apakah yang dikatakan Tuhan di sini? Baiklah kita menjadikan manusia. Bukannya, baiklah aku sendiri menjadikan manusia. Kalian semua, Tuhan ialah rumah harta serta sumber hikmat dan pengetahuan. Adakah Tuhan tidak tahu membezakan perkataan aku dan perkataan kita? Dia berfirman, baiklah kita menjadikan manusia. Dalam kata lain, adakah palsu dan salah untuk perkataan bahawa hanya ada satu pencipta? Bukan. Jika kita melihat Alkitab bahasa Inggeris, ayat ini sangat mudah difahami. Tuhan berkata, us, dan bukannya I. Tidak kira Alkitab bahasa Inggeris atau bahasa Ibrani pun, Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia. Dan bukannya, baiklah aku menjadikan manusia. Ada sesetengah orang berkata, Pastor, bukankah itu malaikat? Adakah malaikat pencipta? Bukan. Hanya Tuhanlah yang menciptakan kita manusia. Kalau begitu, mengapa Tuhan berkata, baiklah kita menjadikan manusia? Mari sambung dengan ayat 26. Berfirmanlah Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia. Siapa diciptakan? Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Menurut imej Tuhan, lelaki dan perempuan diciptakan. Untuk masa yang lama, manusia memanggil Tuhan yang berimej lelaki, Tuhan Bapa. Kalau begitu, bagaimana dengan Tuhan yang berimej perempuan? Dari buku Kejadian bab 1, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu menciptakan semua manusia. Memandangkan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu pasti wujud, siapa lagi juga wujud? Anak lelaki dan anak perempuan. Mereka dipanggil keluarga syurgawi, keluarga kerajaan syurga. Jadi, apabila Yesus datang ke bumi ini, dia paling menegaskan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu saling mengasihi. Tuhan paling menegaskan kasih. Kita ada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu. Melalui Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, kita semua menjadi anak lelaki dan perempuan mereka. Tanpa mempercayai Tuhan Ibu, kita pasti tidak dapat diberi kehidupan kekal atau keselamatan. Yesus tidak datang ke bumi ini untuk hal lain, tetapi untuk cari keluarga yang hilang. Hal itu tertulis dalam buku Lukas pasal 19 ayat 10. Dari buku Kejadian bab 1, Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu sudah berfirman. Rasul Paulus berkata dalam buku Galatia bab 4, tetapi Yerusalem syurgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Rasul Yohanes berulang kali menegaskan dalam buku Wahyu pasal 19, bab 21 dan bab 22, pengantin perempuan, yaitu isteri anak domba, pasti wujud.
Buku Wahyu, bab 19. Bab 19, ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desak air bah dan seperti deru gurau yang hebat. Katanya, Haleluya, kerana Tuhan, Tuhan kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, kerana hari perkahwinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Anak domba merujuk kepada Yesus. Adakah Yesus mempunyai isteri? Namun, apabila Rasul Yohanes melihat wahyu, dia berkata, pengantinnya telah siap sedia. Maksudnya, masa sudah tiba untuk seluruh dunia mengetahuinya. Mari lihat buku Wahyu 4:21 ayat 9 mengenai pengantin anak domba. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Malaikat berkata kepada Yohanes, aku akan menunjukkan kepadamu isteri anak domba. Malaikat yang menjalankan tugas Tuhan tidak berbohong. Ayat 10. Lalu, di dalam roh yang membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi dan yang menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu. Apa? Yerusalem turun dari syurga dari Tuhan. Dia berkata akan menunjukkan isteri anak domba, lalu menunjukkan Yerusalem. Mari lihat sekali lagi buku Galatia bab 4 yang kita baca tadi untuk memahami maksud rohani Yerusalem. Buku Galatia bab 4. Ayat 26. Tetapi Yerusalem syurgawi, isteri anak domba, adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah, apakah hubungannya dengan kita? Ibu kita. Wahyu bab 22, ayat 17. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, buku Wahyu bab 19 berkata, anak domba dan pengantin anak domba. Bab 21 berkata, anak domba dan pengantin perempuan. Tetapi bab 22 ayat 17 menyatakan, roh dan pengantin perempuan. Adakah firman ini masing-masing berbeza? Semua adalah sama. Roh Kudus ialah Tuhan Bapa. Kalau begitu, pengantin perempuan Bapa pastilah ibu kita. Apakah Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu suruh kita lakukan? Inilah firman bagi semua manusia. Marilah, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. 66 buku Alkitab bermula dengan Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu dalam buku Kejadian bab 1. Dan tamat dengan suruh kita datang kepada Tuhan Bapa dan Tuhan Ibu, iaitu roh dan pengantin perempuan dalam buku Wahyu bab 22. Kita tidak boleh abaikan atau berpaling daripada ajaran Alkitab. Kalian harus membezakan semuanya ini. Alkitab ditulis seperti ini, tetapi mengapakah banyak sarjana Alkitab atau pengkajinya di dunia tidak tahu? Kita betul-betul orang yang diberkati. Kita telah menjadi anak-anak janji yang boleh memanggil Tuhan Bapa, Bapa, dan Tuhan Ibu, Ibu. Menurut buku 1 Yohanes bab 2, apakah janji Tuhan? Kehidupan kekal. Kitalah orang yang menerima janji itu. Tolong percaya bahawa anda dipimpin ke tempat ini bukan dengan apa-apa cara pun, tetapi dengan kehendak Tuhan. Ahli-ahli keluarga syurgawi kita sedang kembali ke Sion satu persatu dari seluruh dunia. Apabila kembali, mereka perlu fikir, benarkah jalan ini ke syurga? Benarkah jalan ini kepada Tuhan? Kita juga perlu mengetuk dan memastikannya. Dengan apa? Kita mesti selalu memastikannya dengan Alkitab. Jangan terjatuh ke dalam perangkap, meskipun itu kedengaran munasabah dan logik.
Standard kita mesti hanyalah firman Tuhan yang memberi keselamatan. Jika Alkitab sudah tertulis, apakah yang harus dibuat? Kita mesti ikut dan percaya. Bukankah itu cara terbaik untuk mempercayai Tuhan? Dengan harap semua ahli Sion banyak menerima berkat Roh Kudus, lebih tekun berdoa, menginjil, serta mempelajari firman, agar menjadi anak lelaki dan perempuan Tuhan yang banyak menyatakan kemuliaannya. Saya tambahkan khotbah hari ini. Sekian, terima kasih.